Okey, so lihat soalan yang pertama. Okey, so inilah kamu punya soalan. Okey, soalan kamu, okey, ada rumus. Inilah rumusnya. Okey, rumus dari tingkatan 1 sampailah tingkatan 5. Jadi jangan kamu rasa hairan ataupun pening kepala kenapa begitu banyak rumus. Okey, rumus-rumus ini di mana kamu sudah belajar masa dari tingkatan 1 sampai 4 lah. Contoh yang rumus 1, 2, 3. Ini pernah kamu jumpa sudah kan? Ini yang tingkatan 4. Ini form 4. Ini garis lurus. Ini dari tingkatan 1 sampai 5 nih. 3 nih. Ini. Okey, lepas itu ini tingkatan 4 ataupun yang masa lower form pun sudah belajar nih, purata rajuk. Okey, lepas itu mean, variance, sisihan piawai, ini adalah tingkatan 4. Boleh Krading? Boleh. Okey. So, yang sebelah pula, ini adalah luas, bentuk dan luan. Macam yang luas trapezium. Tahukah luas trapezium? Inilah bentuk trapezium. Okey. Ini A, ini B, ini C. Kenapa dia tidak tulis 1/2 darab kurungan A tambah B tutup kurungan darab dengan C? Kenapa dia tulis dalam perkataan sama sejak 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selali. Inilah dia 2 ni. 1/2 darab A tambah B. Tinggi. Tinggi saya ialah C. Jadi darab dengan C. Dia tidak akan bagi dalam bentuk begitu, tapi dia tulis dalam bentuk perkataan. Okey. Lepas itu, ini adalah bulatan ni. Okey, bulatan tingkatan 3 ataupun tingkatan 2 kalau tidak silap. Okey, ini 2 pun sama. Lower form ni. Okey, ini pun sama. Tingkatan 2 atau tingkatan 3, ini pun sama juga. Okey, piramid. Ini hasil tambah sudut pedalaman poligon. Ini form 2 ni. Teacher masih ingat. Okey. Semua ini kamu sudah belajar masa tingkatan 1 sampai 3 ni. Semua ni. Okey, sebab itu teacher cakap matematik menengah rendah, jangan kamu buang kepada guru matematik menengah rendah. Okey. Lihat soalan yang pertama. Okey. Yang soalan-soalan itu, percetakan itu ada masalah. Okey, so inilah dia punya gambar raja. Okey, so lihat yang pertama A, C persilangan dengan K. Okey, jadi yang di situ, kamu senaraikanlah nombor-nombor. Ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5. Okey, lepas itu cari apakah nombor yang terdapat dalam C. C yang bulatan besar tu. Jadi nombornya adalah 1, 2, 3. Okey, lepas itu L. Apakah nombor yang terdapat dalam L? L yang segi 4 itu so adalah nombor 2, 3, 4. Okey, lepas itu K. K yang bulatan itu ada nombor 3, 4, 5. Okey, jadi C persilangan dengan K. Apa maksud dengan persilangan? Ini ialah persilangan. Persilangan ini adalah nombor yang sama sahaja. Okey, ambil nombor yang sama. Jadi apakah nombor-nombor yang sama dalam C dan K? Jadi kamu lihat C, lihat K, nombor yang sama ialah 3. Okey, jadi 3, ambil pembaris, loleklah untuk kawasan 3. Betulkah kamu punya?
Salah. Salah. Okey, so ya soalan A ini 1 markah. Teacher pun heran, kenapa soalan 1 kamu boleh salah? Mungkin sebab itu percetakan soalan itu atau saya pun tidak tahu. Okey, Claudine, kenapa kamu punya boleh salah? Keliru. Keliru? Macam mana boleh kasih keliru nih? Okey, ini sepatutnya boleh dapat tu jawapan. Okey, Zarizan, keluarkan kamu punya soalan kertas 2. Okey, so lihat yang ke B. Okey, A dan B menggunakan gambar raja yang sama. Okey, sama juga teacher kasih nama nombor yang sama ya. Okey, lepas itu lihat kepada J. Saya punya J ada nombor 1, 2, 3. Ini J. Ini bulatan J. Jadi nombor yang ada dalam J ialah 1, 2, 3. L adalah 2, 3, 4. K adalah 3, 4, 5. Okey. Lihat kepada soalannya. Soalannya ialah J prime. Ada nampak itu koma atas? Okey, itu maksudnya pelengkap J. Pelengkap J ialah selain 1, 2, 3. Jadi pelengkap J adalah 4 dan 5. Ini bulatan J, kan? Jadi kalau pelengkap J di luar tu, di luar bulatan J. Jadi nombor yang ada di luar bulatan J ialah 4 dengan 5. Jadi 4, 5. Faham tak? Okey, lepas itu lihat kepada soalannya. Okey. K pelengkap. Jadi K pelengkap. Ini kamu punya K ya. Ini K ni. Kalau nampak ada K pelengkap maksudnya di luar bulatan K. Maksudnya 1 dengan 2. Jadi tulis 1 dan 2. Boleh ya? Okey. So lepas itu, teacher ada ni. 1 dan Okey, 1 dan 2. Okey, lepas itu tengok itu soalan. Okey. Pelengkap J kesatuan kepada pelengkap K. Tengok soalan itu. Ini soalannya ambil. Kurungan pelengkap J kesatuan dengan pelengkap K. Lepas itu persilangan dengan L. Okey, untuk ini kamu kena buat kurungan dulu. Sebab kamu ada nampak kurungan kan? Buat ini dulu. Ini dulu. Okey, jadi pelengkap J kesatuan dengan pelengkap K. Apa maksud ini? Kesatuan. Kesatuan ini maksudnya ambil semua. Tak kira lah sama tidak sama, ambil semua. Jadi kamu tengok pelengkap J dengan K, jadi saya ambil semualah. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Okey, lepas itu persilangan dengan L. Ini 1, 2, 4, 5 persilangan dengan L. Apakah nombor yang ada dalam L? 2, 3, 4. Jadi kamu lihat di situ. Ini kalau persilangan maksudnya ambil yang sama. Apa nombor yang sama? 2, 4. Jadi saya loleka untuk kawasan 2. Ini kawasan 2 sama dengan kawasan 4. Jadi di sini 2 markah sudah. Jadi jumlah markahnya ialah 3. Faham? Faham. Kenapa boleh salah? Boleh Zarizan? Ya, boleh. 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 Cakap boleh. Nanti pakai latihan tidak boleh.
Oke, lihat soalan 2. Nah, ini. Ramai pelajar hangkan di sini nih. Oke. So, kita tengok dulu. Oke. Lihat soalan 2. Ada pelajar kan dia pandai tuh. Dia tiba-tiba tulis 2 persamaan, tiba-tiba dia tulis X sama dengan negatif 1, Y sama dengan 3. Nah, ini kira sebagai penipuan sudah kan? Jadi tak ada makalah sebab tak ada langkah kerja, terus ada jawapan nilai. Okey, so lihat soalan 2. 2X tolak 3Y sama dengan negatif 11. Okey, nah, ini persamaan 1. Okey, X tambah 4/3Y sama dengan 3. Ini persamaan 2. Jelas? Okey, saya tidak mau buat dulu. Okey, saya mau tahu apakah jawapan untuk X dan Y. Cuba kamu cari gunakan kalkulator dulu. Cuba kamu cari dulu. Bagi tahu teacher, apa jawapan nilai X dan jawapan untuk nilai Y dulu. Y sama dengan 3. Okey, satu lagi. Negatif 1. Okey. X itu ialah negatif 1 kan? Okey. Itu jawapan. Tapi mesti ada tunjuk langkah kerja kan? Sebab ini kertas 2. Okey, kertas 2 lain dengan kertas 1. Kertas 1 objektif, kau salah, tiada markah. Betul, ada 1 markah. Okey. Kertas 2 bukan, mesti ada cara kerja. Okey, tadi Zariza dia kasih tahu teacher, nilai X-nya ialah negatif 1. Saya tulis di atas. Y-nya ialah 3. Okey. So, pertama sebelum saya buat, okey, saya mau lihat, saya mau hapuskan X ataupun Y. Jika saya mau hapuskan X, pastikan nombor di depan sini adalah sama. Tapi masalah ini nombor tidak sama kan? Ini 2, ini 1. Okey. Yang kedua, jika mau hapuskan Y, sama juga, pastikan nombor adalah sama. Okey. Tapi sekarang saya menghadapi masalah. Sebab Y sini pecahan. Macam mana ni? Y sini merupakan pecahan. Ini. 4/3. Okey. So, bila kamu nampak pecahan, tak payah kamu risau. Cuba kamu kasih hapuskan yang per 3 ini. Ini. Macam mana mau hapuskan dia? So, semua ini saya darab dengan 3. Saya darab dengan 3 dulu. Okey. Jadi 3 darab X, 3X. Kan? Tambah. Okey. 4/3 darab 3. Potong tinggal 4 kan? Kalau 4/3 Y darab dengan 3, jadi 4Y. Nah, 3 darab 3, 9. Jelas? Boleh? Boleh. Boleh kan? Okey, teacher tahu kamu mesti bingung. Kenapa sini ada 4/3 ni? Macam mana ni mau buat? Tak payah risaulah. Kamu kasih darab dengan 3. Okey? Sekarang saya hanya lihat ini. Ini kasih persamaan 3 lah kan? Dengan 3. Okey? Ini semua ni nombor bulat sudah kan? 3, 4, 9, 2, 3, negatif 11. Okey? Jadi sekarang kamu mau hapus X ataupun hapuskan Y. Okey? Sendiri tentukan lah, tapi pastikan nombor mesti samalah. Okey? Jika hendak mau hapuskan X, saya mau hapuskan X ya. Okey? Ini ialah 2. Ini ialah 3. 3 ini saya darab yang persamaan 1. Okey. Ini punya 2. Saya darab sini bawah.
Oke, nah, jadi saya darablah. Nah, setiap satu darab dengan 3 nih. Oke, jadi 6x tolak 9y sama dengan negatif 33. Oke, yang bawah yang persamaan 3 darab dengan 2 sama juga setiap satu darab dengan 2. Jadi 6x tambah 8y sama dengan 18. Oke, tadi teacher cakap menghapuskan x kan? Oke, jika menghapuskan x, pastikan nombor adalah sama. Jadi sudah sama nih, 6 kan? Oke, jadi saya boleh selesaikan. Oke, sebelum selesaikan, apakah operasi hentak letak di situ? Lihat inilah. Ini tambah kan? Ini tambah nih. Sebab dia tidak akan tulis kalau positif. Oke, jika sama tanda, operasinya ialah operasi tolak. Kan? Kalau lain tanda, operasinya adalah tambah. Ingat nih, sudah teacher cakap banyak kali sudah. Oke, sebab sini tambah, sama tanda kan? Sama tanda. Jadi sini tolak. Kenapa sini tolak? Sebab 6 tolak 6 kosong sudah. Tak ada sudah, habis sudah. Jadi yang tinggal ialah negatif 9y tolak positif 8y. Ini kau boleh tekan kalkulator lah. Kau tekan negatif 9 tambah 8. So jawapan akan bagi negatif y kan? Okay, negatif 33. Negatif 9 tolak 18. So adalah negatif 17. Tekan kalkulator. Okay. Negatif 33 tolak 18, so adalah negatif 51. Pakai kalkulator. Kiri kanan negatif potong. Jadi yang tinggal ialah 17y sama dengan 51. And then bahagi, so adalah 3. Kan? Jawapan sudah 3 kan sama yang kita tekan kalkulator tu. Okey, sudah cari y, mesti cari x. Jadi kau masukkan y sama dengan 3 mau ke mana? Ke Indong ke Singapura ke KL? Ke dalam persamaan 1, 2, 3. Okey, mana-mana kau pilih salah satu. Okey, saya pilih pertama. Jadi 2x tolak 3y sama dengan negatif 11. Okey, y ini nanti masuk dengan 3. Okay, 2x tolak 9 sama dengan negatif 11. Ini pindah. Okay, 2x sama dengan negatif 2. Jadi x sama dengan negatif 2 bahagi 2, negatif 1. Okay, makanya di mana boleh bagi markah? 4 markah kan? Maka yang pertama akan dibagi ialah sini. Pastikan dia buat operasi itu betul. Nilai y-nya kasih masuk nilai x-nya. Jadi 4 markah. Okey ya. Umincan, kau masuk sini pastikan kau inilah. Teacher. Okey. Boleh, Chong? Teacher. Ya. Yang itu tuh, yang bagian Y tuh. Kenapa? Yang 9, negatif 9 tuh tolak 8 tuh kan saya salah tulis, salah susun. Oh, Jawabannya yalah sebab positif. Okey. Boleh ya? Boleh crowding? Boleh. Betulkah? Betul.
Oke, sudah? Oke, so lihat soalan yang ketiga. Ini coklat. Coklat. Ini pernah teacher bagi kan kolom soalan? Tapi kenapa kamu salah buat nih? Oke, so lihat yang soalan 3. Amin dan Bot membeli beberapa keping coklat di pasar raya. Oke, Bot membeli 2 kali ganda bilangan coklat yang dibeli oleh Amin. Oke, so yang di sini, katakan Amin adalah X lah. Berarti Bot adalah 2 kali ganda di sini saya cakap. Bot membeli 2 kali ganda daripada dibeli oleh Amin. Jadi 2X. Oke. Selepas mereka makan 3 keping coklat masing-masing, hasil darab bilangan coklat mereka yang tinggal ialah 14. Maksudnya hasil darab Amin dengan Bot adalah 14. Kan? Tapi dia cakap apa? Hasil darab bilangan coklat yang tinggal. Mereka sudah makan 3 kan? Jadi Amin ini kena tolak dengan 3. Bot ini kena tolak dengan 3. Nah, inilah yang tinggal. Ini yang coklat yang tinggal. Ini. Jadi kita darablah 2 ini. Nah, hasil darab. Nah, kasih kembangkan dia. So yang di sini 2X kuasa 2 tolak 3X tolak 6X tambah 9 sama dengan 14. Tahu kenapa sini 9 Negatif, negatif, positif. So kita kasih selesaikan. And then kita guna kalkulator EQN. Kalkulator EQN yang bahagian degree 2. Ini kalkulator. Jadi kau tekan kalkulator lah. Bila kamu tekan kalkulator, kalkulator akan bagi nilai X-nya. Dia ada 2 nilai ya. 1X sama dengan 5. 1X sama dengan negatif 1/2. Kita patah balik ya. Macam mana kita boleh dapat jawapan X sama dengan 5? Kita patah balik, X tolak 5. Ini positif, pindah ke kiri, dia akan jadi tolak. Yang ini pula, ini pecahan kan? Kalau pecahan, ini 2 pindah jadi 2X. Nah, begitu. Ini pindah jadi 2X tambah 1 sama dengan 0. Jadi ini ialah pemfaktorannya. Di sini nilai X ada 2 jawapan. Tapi kita kena fikir secara logik. Mesti ambil nilai X yang positif. Sebab ini adalah situasi. Situasi dalam kehidupan. Jangan kita ambil yang nilai X yang negatif sebagai jawapannya. Jadi kita tulis sebab soalan dia mau hitungkan bilangan coklat yang dibeli oleh Amin. Jadi bilangan coklat yang dibeli oleh Amin. Amin ialah X kan? Ialah X. Jadi X itu ialah 5. X tolak 3 ini ialah coklat yang tinggal. Dia tolak dengan 3 sudah. Dia makan 3 biji dari X. Jadi bilangan coklat yang dibeli oleh Amin ialah 5. Ya.
So, maka yang dibeli ialah di bahagian sini, 1. Oke, lepas itu pastikan kamu kembang dengan betul pemfaktoran jawapan. So, 4 maka. Hairul Nizam, keluarkan kau punya kertas 2 ya. Oke. Boleh ya, Wong? Boleh. Oke, teacher tinggalkan Saya 3 antar dulu. hari itu sudah. Apa? Kertas 2. Kenapa? Bukannya saya sudah antar kah? Atau? Oh, sudah hantar kah? Sudah, Bah, itu hari. Ayolah, sudahlah. Sekarang teacher pincang, Bah. Oke. Oke, teacher tinggalkan soalan 4. Pergi yang soalan 5 dulu. Ini soalannya. Teacher rasa kamu pertama kali menjawab soalan yang ini bab apa ya? Bab 3 kah pernah kurang logik. Ini soalan, ini dia punya jawapan. Kan, jawapan kan? Dia tulis jawapan kan? Itu. Oke? Hari itu ada teacher, mana dia punya soalan? Dia punya soalan ini. Tapi jawabannya tulis di situ. Oke, so lihat yang soalan A, 5A. Lengkapkan pernyataan di ruangan jawapan untuk membentuk satu pernyataan benar. Oke, ada nampak perkataan benar. Ini, benar. Dengan menggunakan per kuantiti yang sesuai. Oke, per kuantiti ada 2 jenis nih. Satu ialah semua, satu ialah sebilangan. Ingat tuh. Kalau penafian, bukan, tidak. Oke, topik ini dia sebenarnya kamu dalam bahasa Melayu dari sekolah rendah sudah belajar nih. Cuma dia kasih masuk dalam subjek matematik. Oke, lihat soalan 5A, dia mau pernyataan benar kan? Dia punya soalan ini di situ. Ini soalannya nih. Ini apa kandaan 9 ialah nombor kancil? Kandaan 9. Kalau kandaan 9 maksudnya sifir 9 kan? Jadi kau ingatlah. 9, 18, 27, 36, 45, apa lagi ya? 54, 63, apa lagi ya? 72 dan banyak lagi kan? And then dia cakap nombor kancil. Tahu kan apa itu nombor kancil kan? Nombor kancil contohnya 1, 3, 5, 7, 9. Kamu tengok ini kandaan 9. Ini 9 ialah kancil. Tapi 18 ini genap. Lepas itu kancil balik. Ini genap balik. Kancil genap. Maksudnya, apakah per kuantiti yang sesuai letak di sini? Supaya kandaan 9 ialah nombor kancil. And then dia mau benar. Adakah semua, kalau teacher letak semua di situ, betulkah? Betulkah? Salah kan? Sebab dia cakap, kalau saya tulis semua, maksudnya semua kandaan 9 ini adalah nombor kancil. Tapi masalahnya kandaan 9 tu ada kancil, ada genap, kancil genap. Jadi semua itu tidak ngam lah. Jadi sepatutnya letak di sini ialah sebilangan. Kalau yang betul satu makalah. Soalan ini senang tapak makan nih. Cuma kamu jangan inilah jangan salah letak jawapan itu saja. Itu adalah A.
Okey, A jawapannya ialah sebilangan. Okey, lihat soalan B. Okey, soalan B dia mau tuliskan satu implikasi. Okey, kalau implikasi maksudnya jika maka kan. Okey, jika P maka Q. Okey, and then kamu lihat ini pernyataan majmuk. Sin delta sama dengan cos delta jika dan hanya jika delta sama dengan 45. Maksudnya ini ialah P, ini ialah Q. Jadi dia mau minta kamu tuliskan implikasikan. Okey, jawapannya ialah jika sin delta sama dengan cos delta, maka delta sama dengan 45 saja. Itu saja. Saling bulat-bulat. Cuma kita jika maka itu saja. Satu maka sudah. Kan? Ini senang tapak maka nih. Okey, kalau yang pelajar tingkatan 5 saya suruh mereka kasih buatkan latihan ini dengan sebaik mungkin. Sebab ini senang tapak maka. 5 maka terus. Okey, soalan C. Tapi ini soalan C kena jaga-jagalah. Dari awal sampai akhir kena tengok. Okey, lihat permis 1. Jika X tolak Y lebih besar. Kau tengok tanda ya. Kosong, maka X lebih besar Y. Permis 2. Ini dia minta kamu tulis. Tengok kesimpulan. X tolak Y lebih kecil. Kosong. Okey, maksudnya ini ialah bentuk 3. Kenapa bentuk 3? Awal-awal permis 1 sudah lebih besar, kan? Kenapa kesimpulan pula tulis lebih kecil? Maksudnya ini ialah bentuk 3. Jadi permis 2 yang hendak diisi ialah X lebih kecil Y. Nah, habis sudah. 1 maka sudah dapat. Ya? Boleh? Okey, so lihat yang ke D. Okay, buat satu kesimpulan umum secara aruhan. Okey, dia sudah bagi rujukan pola di sini. And then kamu tengok yang ini. Ini sama juga. 2 maka terus kalau betul. Okey, pertama kamu lihat apakah nombor yang sudah tetap. Maksudnya yang sama. Dari awal sampai akhir sama. Nombor yang sama. 4 kan? Semua ni ada 4. Lepas itu semua ini ada tolak. Jadi 4 kurungan tolak kurungan. Nah, senang saya cari nanti. Okey, kurungan ini saya hendak letak N lah kan? Okey, sebelum kamu letak N itu, okey, pertama kamu tengok yang itu, 1, 2, 3, 4 ini. Dia punya nombor peturutan kan? Sebab nanti N sama dengan mesti ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nombor mesti peturutan. Jadi di sini kamu tengok nombor sudah peturutan kan? Jadi sini letak N. Okey. Yang di sebelah sini pula, kamu tengok. 1. Dia bukan terus ke 2, dia terus ke 4. 4 terus ke 9. 9 terus ke 16. Jadi maksudnya 1, 4, 9, 16 saya kena fikir. Apakah nombor hasil darab supaya jadi ini kan? Okey, jadi saya cuba tengok-tengok. Mungkin ini 1, 102. 2, 02. 3, 02. 402. Okey. Kamu boleh tekan kalkulator. 302 dapat 9 nih. 402 dapat 16. 202 dapat 4. Okey, maksudnya di sini nombor peturutan kan kuasanya adalah sama. Jadi di sini N kuasa 2. Jadi inilah jawapan. Betul, sini 1, sini 1. Jadi 2 maka dapat kita. Okey? Tengok, senang tapak maka kan?
Chong, ada tulis kah, Chong? Ada. Oke ya, ini adalah soalan 5. Oke. Ada soalan setakat ini? Roding? Wong? Ada. Oke, so lihat kepada ini mana nih? Soalan 5. Ini. Ini adalah persamaan garis lurus. Ini sebenarnya mendengar rendah nih. Oke, lihat kepada soalan. PQR adalah selali kepada RS. Oke, mana PQR? Ini garis PQR. Selali dengan RS. Kalau selali, dia melupakannya. Ada anak panah tu ya. Supaya kita tahu ini ialah selali. Oke, jadi dalam gambar aja kita lukis ini supaya kita tahu. Oke, lepas itu persamaan SR. Oke, persamaan SR ialah 4Y sama dengan 3S tambah 12. Mana SR? Ini dia. Oke, 4Y sama dengan 3S tambah 12. Oke. So, yang di situ, apa yang kamu perlu buat? Apabila ada dua garis lurus itu adalah selali. Ini selali ya. Kecerunan adalah sama. Oke. Apa itu M? M itu merupakan kecerunan. Oke. Jika PQR adalah selali dengan RS, kecerunan adalah sama. Kecerunan maksudnya kecerunan PQR sama dengan kecerunan RS. Dari mana saya boleh dapat kecerunan melalui persamaan garis lurus? Ini persamaan RS kan? Inilah persamaan 4Y sama dengan 3S tambah 12. Jangan kamu angkat, kecerunan ialah 3. Bukan, salah. Kamu mesti tukar ke dalam bentuk Y sama dengan MS tambah C. Maksudnya Y itu mesti sendiri. Sini punya Y sebelahnya ada 4, saya kasih pindah. Oke, pindah jadi bahagi. Oke, setiap satu bahagi dengan 4. Oke, jadi di sini saya sudah tahu kecerunan. Kecerunannya ialah 3/4 nih. Ini kecerunan. Oke, jadi kecerunan sini ialah 3/4. Oke, disepakkan garis adalah selali. Kalau kecerunan RS ini ialah 3/4, kecerunan sini pun 3/4 juga sebab selali. Oke, apa soalan dia mau minta? Dia meminta cari persamaan garis lurus PQR. PQR. Kecerunan sudah tahu? Ada koordinat kan? Jadi saya boleh cari sudah. Y sama dengan MS tambah C kan? Kecerunan saya letak 3/4. Oke, ada koordinat kan? 4, 12. Saya kasih masuk dalam persamaan lah. Ini X, ini Y. Jadi Y sini 12. S itu gantikan dengan 4. Gitu. Oke, jadi tekan kalkulator. Ini pindah. Jadi 9 sama dengan C. Oke, jangan biarkan tinggalkan begitu sebab soalannya dia mau minta cari persamaan. Oke, jadi persamaan ini ya. Jadi Y sama dengan 3/4 S tambah C kan? C yang saya dapat tadi ialah 9. Saya ganti masuk. Jadi inilah jawaban. Oke. Di mana makannya akan mendapat makannya.
Oke, pertama pastikan dia tapak keturunan. Nah, ini ini satu maka. Oke, lepas itu masuk dalam persamaan. Oke, lepas itu 9 yang kita tapak ganti masuk. Nah, 3 maka. Oke ya. Soalan setakat ini. Oke, itu adalah soalan 6. Boleh? Oke, lihat soalan 7. Sudah kan? Oke, lihat soalan 7. Ini. Teacher heran nih. Saya punya soalan ialah nombor bukan pedana. Ada pelajar dia pagi menjawab yang jawapan yang teacher bincang dalam kelas. Teacher punya soalan dalam kelas ialah nombor kuasa 2. Maksudnya dia tidak memahami soalan, dia terus tulis jawapannya. Oke, so ini adalah cakera yang mempunyai nombor 1 sampailah nombor 20. Oke, soalannya, senaraikan semua kesudahan dan cari kebaran kalian bahawa satu nombor bukan perdana. Tengok saya punya A ialah nombor bukan perdana. Betul kan, Chong? Oke, so yang di sini, kamu lihat dari nombor 1 sampai 20. Oke, sekarang soalan teacher. Mana satu ialah nombor perdana? Wong, mana satu ialah nombor perdana? Satu. Ya? Satu. Lepas tu? 4. Bukan. Nombor perdana. Teacher tanya nombor perdana dulu. Melupakan nombor perdana. 2. Okey, 2. Okey, mana 2? 2. 3. 3. 5. 5. 11. 7. 11. Okey, ada lagi. 11. Okey, mana 11? Okey, 11. 13. Sama? 17. 17. Dan 19. 19. Okey, yang teacher bulat itu melupakan nombor perdana. Maklumlah saya masuk senaraikan semua kesudahan bagi nombor bukan perdana. Jadi kau senaraikan nombor bukan perdana ialah yang bukan bulat tu. 1, lagi 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20. Ya, kenapa? Dia minta 1 Syak kan? Dia Bukan? minta 1. Itu Tidak. 1 nomor. Okey, ialah memang 1. Tapi kamu kena senaraikan kan? Jadi kau kena senaraikan nombor bukan perdana. Okey? Jadi kau senaraikan. Kalau kau senaraikan betul, 1 maka.
Oke, lepas itu barulah pergi ke barang karyanya. Ini cari ke barang karyan. Jadi ke barang karyanya, oke, satu nombor bukan pedana. Berapa dia punya luang sampel? Ada 20 kan? Jadi kau kira sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 12 per 20. Kecilkan 3/5. Oke, satu markah sudah. Oke, lepas itu soalan B. Nombor kuasa 2. Ini teacher mempadam. Oke, jadi kamu tengok dari 1 hingga 20, mana satu ialah nombor kuasa 2. 1, 4, oke, 9, 1, 4, 9, ada lagi kan? Dia dah. Sama dengan 16. Mana 16 ni? Ini 16. Jadi, senaraikanlah 1, 4, 9, 16. Apakah kebarang karyanya? 1 nombor kuasa 2 sempurna. Okey, jadi kau kira ada 4 kan? 4 per 20 kecilkan 1/5. Ini 1 markah, ini 1 markah. 4 sudah. Ya. Boleh? Okey, itu adalah soalan 7. Okey. Kali itu sebelum peperiksaan teacher ada bagi 2 latihan ulang kaji kan? Itulah soalannya. Okey, soalan sama cuma teacher tukar nombornya ataupun tukar macam yang soalan ini. Dia tukar saja tapi cara kerjanya sama. Boleh ya? Okey, lihat soalan 8. Ini pakai panjang lengkok lah mencari. Okey. Ini kamu boleh rujuk kepada rumus yang di depan sekali. Memang ada dibagi. Okey. Mana ni rumusnya? Ini rumus yang ke-12. Rumus yang ke-12. Ini rumusnya. Okey. Ini teacher kasih tukarkan dia. Okey, kalau mau cari panjang lengkok. Okey, panjang lengkok sama dengan sudut per 360 darab dengan 2 pi j. Inilah rumusnya. Ini sama juga. Luas sektor sama dengan sudut per 360 darab dengan luas bulatan kan? Dia pindah sana jadi darab luas bulatan, formulanya ialah pi j kuasa 2. Okey, inilah rumus kamu kena hafal. Walaupun rumus ini dia memang ada, tapi dia dalam bentuk perkataan. Okey, so kita tengok yang soalan 8. Ini. Okey. Di sini kamu nampak 2 sektor. O ialah pusat bulatan. O ke A, O ke D merupakan jejari. Iaitu 3. Sudutnya di sini ialah 90. Okey. O ke B, O ke C, sejari juga 5 km. And then sudutnya, ini sudut sudah bagi dalam soalan sini. Sudut BOC. BOC, sini 120. Okey, apa yang dia mau?
hitungkan perimeter laluan itu bagi setiap pusingan lengkap. Maksudnya inilah yang ada anak panah tu. Dia minta kamu cari perimeter. Okay. So, apa yang kamu perlu buat? Ini saya sudah tahu berapa panjang di situ. Yang teacher tulis warna hijau. Tapi ini saya kena cari sudah nih. Ini merupakan panjang lengkok. Okay. Panjang lengkok. Jadi saya cari panjang lengkok. Okey, dia ada namanya AD. Jadi tulislah AD kan. Ada formula dia kan? Sudut per 360 darab 2 pi J. Ini formulanya. Jadi kita kasih masuk. Sudut ialah 90. Jadi gantikan dengan 90 per 360 darab 2. Pi, dia minta guna pi apa? Ini 22 per 7. Berapa secarinya? Ini 3. Kan? Jadi 3. Okey, jadi tekan kalkulator lah. Lepas itu saya cari panjang lengkok sini pula. Okey, jadi panjang lengkok. Panjang lengkok apa nama tu? CB ataupun BC. Tulis formula. Okey, apa sudut yang hendak dimasukkan di situ? 120. Okey, pi dia minta kamu cari 22/7. Secari, inilah secari 5. Jadi darablah 5. Okey, jadi kamu tekan kalkulator. Okey, jadi yang di sini adalah 10.476. Okey, 1.5. Okey, ini 1.56 kah? Wong, 1.5. Eh, 4.714. Okey, 4.714. Okey, jadi saya boleh cari perimeter sudahlah. Soalan ini, Wong saja yang betul. Okey. Okey, so perimeter. Perimeter yang inilah. Ini 1. Ini panjang lengkok 4.714 kan. 4.714 tambah dengan ini. 3 tambah 5. Okey, ini pula berapa tadi kira? 10.476. Tulis. Okey, tambah dengan ini 5 kan? Ini 3. Jadi itu perimeter lah mengelilingi ukuran luar kan. Jadi tambah. Jawapannya ialah 31.19 km. Okey, di mana makannya? Makannya akan diberi ialah ini 2. Salah satu. Okey, kalau ini salah, ini betul, 1 maka di situ. Okey. Kalau yang ini salah, sekiranya di sini dia salah, sini dia betul, dia dapat 1 maka. Kalau dua-dua betul, 1 maka juga tepat. Okey? Boleh ya? Okey, so yang di sini 1 maka di sini, ini antaralah O. Okey, lepas itu sini 1 maka, sini 1 maka, 3 maka. Won dapat sudah. Boleh? Okey kah tidak? Boleh kan Zalizan?
Boleh, boleh. Oke, so lihat soalan 9. Ini adalah teori rangkaian. Oke, ini. Oke, so lihat yang ini. Dia minta kamu hitungkan nilai NI dan NV. Oke, NV, V ialah vertices ya, pucuk. Berapa bucuk di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi NV-nya ialah 5. Oke. NI. NI-nya ada berapa? Jadi kau kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Nah, satu maka. Dapat sudah 2. Oke. Lepas itu, nyatakan bilangan tepi. Oke, yang perlu dikeluarkan supaya graf ini menjadi pokok. Kemudian lukiskan 2 variasi pokok tersebut. Oke, sekarang dalam soalan B, dalam soalan B, nyatakan bilangan tepi yang perlu dikeluarkan supaya graf ini menjadi pokok. Oke, jadi saya perlu kiralah berapa bilangan tepi. Oke, tepi pokok. Oke, dia ada formulanya. NV tolak dengan 1. Berapa NV itu? 5 kan? 5 tolak 1 sama dengan 4. Jadi tepinya ialah 4. Oke, sekarang dia cakap kemudian dikeluarkan, kemudian lukiskan 2 variasi pokok tersebut. Oke, jadi yang di sini maka perlu keluarkan 2 tepi. Nah, jadi saya pun lukislah. Mau lukis 2 kan? Nah, jadi pokok yang pertama, pokok 1. So yang di sini ini S. Ini P. Ini Q. Ini R. Ini T. Nah, ini gambar rajanya. Oke. Gambar raja yang kedua, pokok 2. Oke, ini saya pun boleh lukis. Ini T, ini R, ini S, ini P, ini Q. Q ini tak boleh berpisah sebab Q itu adalah terletak di antara garis P dengan R. Kau tengok yang dia punya gambar yang A1. Oke, gambar A1. Tengok ni, Q. Tengok teacher punya Q. Masih lagi di atas garis P dengan R. Kita akan pisah punya. Oke ya? Boleh? Jelas ya? Boleh, Chong? Boleh. Oke, so lihat soalan 10 lah ya. Kita berhenti di situ. Oke, lihat soalan 10. Nah, ini. Ini sebenarnya kamu boleh score ya. Kamu boleh jawab tuh, tapi tidak tahu kenapa boleh salah banyak. Mungkin sebab iaitu pertukaran unit tuh. Oke, so lihat soalan 10A. Oke, tempoh masa bas itu berada dalam keadaan pegung. Maksudnya di garisan ini kan, berapa tempoh masanya? Jadi, 10 tolak 4 sama dengan 6. Ini jawabannya. 1 maka. Oke, lihat soalan B. Oke, kadar perubahan.
Okey, kadar perubahan jarak okey, graf ini adalah jarak dengan masa ya. Jarak gunakan km, masa gunakan minit. Okey, soalan B dia minta kamu hitungkan kadar perubahan jarak terhadap masa untuk 4 minit yang terakhir. Okey, di mana 4 minit yang terakhir? Di sini. Kan? Ini ialah 4 minit yang terakhir. Jadi saya ambil 2 titik ini. Titik ini ialah 10, 6. Koordinat 10, 6. Ini punya titik ialah 14, 10. Jadi saya mau cari kadar perubahan guna yang formula keturunan tu. Okey, ini Y2 tolak Y1 bahagi dengan S2 tolak S1. Okey, jadi 10 tolak 6. 14 tolak 4. Okey, jadi ini sepatutnya 4/10. Tapi dia mau apa? Per jam kan? Ini 10, ini 10 minit nih. Jadi yang 10 itu saya kena tukar bahagi dengan 60. Okey, jadi tekan kalkulator lah. Sekejap, ada salah kah? Ini 10 ya. 14 tolak 10. Okey, 14 tolak 10. Jadi ini 4, ini 4/. Okey, sebab ini 4 minit 1 jam 60 minit. Jam pergi ke minit darab 60. Kalau saya punya sini 4 minit, saya mau pergi ke jam bahagi. Okey, so adalah 60 km per jam. Ini boleh tekan kalkulator tu. Okey, itu adalah B. Okey, lihat kepada C. Okey, hitungkan laju purata bas untuk tempoh 14 minit. Dia mau minta laju purata kan? Ada formula kan di depan itu? Apa formulanya kalau laju purata? Mana ni formula? Ini nombor 7. Okey, jarak bahagi dengan masa. Maksudnya jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, jadi bahagilah. Okey, jadi purata laju adalah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Berapa jumlah jarak? 10. Okey, 10 bahagi berapa jumlah masa? 14. Ingat ini 14 minit. Ini kena bahagi dengan 60 lah. Okey, tekan kalkulator 42.86 km per jam. Okey, jadi makannya, tadi ini satu maka kan? Ini satu maka. Ini satu maka. Jadi jumlahnya 5 maka. Boleh? Okey kah tidak? Pak Izora? Wong? Oke. Boleh. Ya, boleh ya? Boleh. Cakap boleh. Jawab tidak boleh hangkan semua tu. Okey, so teacher mau kamu buat pembetulannya. Okey, buat pembetulan ke atas buku latihan. Jelas ya? Buat pembetulan ke dalam buku latihan. Jika buku latihan logo sekolah habis, kamu pakailah buku latihan yang tak ada logo sekolah pun boleh. Okey. Lepas itu besok ada kelas ya. Okey, besok ada kelas jam 6.40. Okey. So itu saja. Sekian, terima kasih.